بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكية والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير وابتغاء وجه الله ورضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. InsyaAllah kita sambung pada muka surat ketiga, baris yang keempat. Sami' dengan sama'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sami' mana yang mendengar. Sami' guna sifat musyabbahah. Sami' wazir fa'ilun, mana sentiasa mendengar. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya Allah Ta'ala sami'ud du'a, sentiasa mendengar, sifat dia. Bukan kata sekarang ni kita tak ada telinga terdengar masa ni. Kita tak, kalau kita tak dapat lain kan, kita tak dengar. Nah, ada yang orang kata anak kita saya mendengar masa tu. Tapi Tuhan sami'ud du'a, sentiasa mendengar doa pada setiap masa. Pada setiap masa Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar. Walaupun semua orang berdoa pada waktu yang serentak, Allah Ta'ala boleh dengar. Allah Ta'ala mendengar, tak ada hak susuk daripada sifat mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja mendengar suara, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar semua perkara yang mawjudat yang ada. Maksud zat Allah Ta'ala mendengar. Kita terbatas dengan dengar suara. Suara ni apa dia? Suara ni getaran bunyi, gelombang. Dengar pula dengan alat kita. Sami' tak ada lagu mana. Allah Ta'ala tidak kata mendengar lagu mana, tidak. Dengan sama'nya, mendengar dengan sifat mendengarnya. Basir, melihat dengan basarnya, dengan sifat pelihat dia. Dilihatnya lagi, didengarnya sekalian yang mawjudat yang ada. Dan mutakallim, berkata-kata, sifat berkata-kata, sifat yang sedia ada, yang azali ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalamnya, dengan sifat kalamnya, orang panggil kalam nafsi. Kalamnya kalam Allah yang qadim, yang sedia kala, menyalahi bagi segala hawadis. Allah menyalahi oleh Allah Ta'ala. Menyalahi sini makna tak sama, tak serupa. Tak serupa oleh Allah bagi segala hawadis. Hawadis yang baharu. Tuhan qadim sedia kala, tak ada permulaan, tak ada yang menjadikan. Jadi Allah Ta'ala tak serupa lah dengan hawadis, dengan yang baharu. Tak serupa pada zat, baik pada zatnya, pada zat Allah Ta'ala tak serupa. Dan sifatnya, sifat Allah Ta'ala tak ada serupa. Walaupun nama sama pun, Tuhan mendengar, kita mendengar juga. Sebab mendengar, melihat ni sifat yang sempurna. Kalau Allah Ta'ala tidak mendengar, maka lemah, sifat kekurangan. Tetapi mendengar, melihat Allah Ta'ala tak nak sama dengan mendengar, melihat kita. Nampak tak? Tapi kalau kata Allah Ta'ala ni berjisim, ni sifat makhluk berjisim, mesti menhiruan, memenuhi ni sifat makhluk, memenuhi tempat makhluk. Sebab ada orang kata nak pertahan kata, kalau Tuhan kalau gitu kan, Tuhan mendengar, Tuhan melihat sepuluh kita tu, kita mendengar melihat je, apa tak boleh Tuhan berjisim. Ni Bapa tak boleh ngaji tak sih.
Main bawa tak boleh sombong. Menyalahi bagi segala hawadis yang baharu pada zatnya, pada zat Allah Ta'ala, dan sifatnya sifat Allah, dan af'alnya perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiada ada baginya bagi Allah lawannya, dan tiada tandingnya, tiada bandingnya, tak nak serupa. Dan tiada mendua ia Allah pada keesaannya, pada zatnya dan sifatnya. Allah Ta'ala tak serupa, Allah Ta'ala tak mendua ia. Mana Allah Ta'ala esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Ni kalau kita ngaji sifat wahdaniyah, dia bagi wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al perbuatan. Kita esa pada zat maknanya, kalau tu beristilah lagi pening bahasa dia dah ngaji tak. Apa lagi apa? Allah Ta'ala menolak kam pada Allah Ta'ala, menolak kamiyah bagi Allah Ta'ala. Menolak kam apa? Kam muttasil dan kam munfasil. Kam muttasil maknanya bila yang bersifat berhubung-hubung. Macam kita manusia ni, kita ni terdiri daripada urat, darah, daging. Kalau bahasa biologi kat sel, tisu, organ. Sistem-sistem dia. Kalau bangunan kat dengan binaan, dengan batu-batu je apa semua. Mana ia tersusun berjuzuk-juzuk. Tuhan tidak esa. Tuhan esa daripada kamiyah. Jenis bilangan yang sama ada berhubung-hubung atau berpisah-pisah. Berpisah-pisah maknanya seketul ambo, seketul ikhwan, seketul imam ada berhubung. Jadi Tuhan tidak, Tuhan esa. Begitulah baik pada zat, sifat dan juga perbuatan Allah Ta'ala tidak bersyarikat dengan, tidak berkongsi dengan selain daripadanya. Baik kita bincang dari kitab Faridah kan, baik sudut ta'lil atau tabi'ah atau asbab dan sebagainya, tidak. Jadi Allah Ta'ala tak ada mendua ia Allah pada keesaannya, pada zatnya dan sifatnya. Jadi kitab kita ni benarnya hak utamanya, core business dia, hak paling besarnya adalah kitab fiqh. Jadi hak akidahnya tak detail sangatlah. Ia tak detail kaya pelalu gitu dia. Tiada mendua ia pada keesaannya, tapi cuma istimewanya hak dalam cara pasal akidahnya cerita pani nanti apa ni cerita pasal perkara-perkara yang menggugurkan akidah. Dari kitab Faridah pun tak sebut ni perkara-perkara yang menjadikan orang itu murtad. Baik, kita sambung. Tiada mendua ia Allah pada keesaannya dan pada zatnya, zat Allah, dan sifatnya tak ada. Dan tiada menerima disuku-sukukan pada zatnya. Tak suku-suku, mana kam muttasil. Adalah istilah dia. Dan tiada dua-dua pada segala sifatnya. Begitu juga tidak mendua-dua pada sifatnya. Tidak mufasil, tidak kam mufasil pada sifatnya. Dan bersifat Allah ya Allah dengan segala sifat kamalat, dengan segala sifat kesempurnaan, dengan segala sifat kamalat, jamak bagi kamal, mana segala sifat kesempurnaan, dan tiada baginya bagi Allah dapat dihinggakan kesudahannya. Allah Ta'ala baqa, tidak ada kesudahannya. Sudah hanya Allah. Dan maha suci Allah, ia Allah daripada kekurangan, lagi amat kaya daripada tiap-tiap yang lainnya. Amat kaya makna tak berhajat kepada selain dia. Bahkan selain daripada Allah Ta'ala semuanya iftiqar, berhajat pada dia. Allah Ta'ala tak berhajat kepada selain daripada dia. Dia panggil apa? Istighna Allah Ta'ala an kulli ma siwah, daripada selain daripadanya. Dan selain daripada dia semuanya iftiqar, berhajat kepadanya. Dan ialah Allah yang dikehendak
oleh tiap-tiap yang bagai lain kepadanya. Dia panggil iftiqar. Dan ialah Allah Ta'ala berkehendak, iftiqar, berkehendak oleh tiap-tiap bagai yang lain padanya. Selain daripada Allah, semuanya berkehendak pada Allah. Dan Allah Ta'ala tak berhajat kepada semua selain pada dia. Hal ni satu sifat cara umumnya kita tak letak kepada selain daripada apa yang dinamakan Tuhan. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang mana tak berhajat kepada selain daripada dia, dan semua selain daripada dia berhajat kepada dia illallah, melainkan Allah. Ya, sebab tu dalam kita Tuhan istighna, Allah Ta'ala tak berhajat kepada selain daripada dia, mewajibkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat tertentu yang kita bincang. Begitu juga apabila Allah Ta'ala semua selain daripada Allah Ta'ala berhajat kepada dia, maka mewajibkan sudah akal, mewajibkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat tertentu. 20 sifat 20 kita ngaji tu, dia masuk dalam dua kategori ni pula. Supaya apa? Supaya mudah kita, supaya kita mantap kita punya akidah, kepahaman kita. Bermula pada faham dan akidah. Dan faham-faham ni tak boleh mudah-mudah ni kita baca sahabat, baca WhatsApp itu, dia kena wayah sikit. Ni kata, payah agamanya, payah. Kalau gua lain pun boleh sangat nak payah dia. Nak makan payah orang. Hanggut mari jauh-jauh. Nak tengok bola pun. Nak tengok bola pun start pukul 8, pukul 10, pukul 3 tak ada dah. Pas nak faham Allah, nak kenal Allah. Ia kena payah sikit je. Ya, dia sabar satu cabaran, satu rancang, orang panggil aqabah. Aqabah apa? Aqabah ilmu. Aqabah ilmu ini susah. Kalau tak rasa pahit susah macam ni, tajarru'a juhlatul hayati, telalah kejahilan seumur hidup. Jahil dalam akidah ni bahaya. Dia ada dua. Pertama jahil basit, yang kedua jahil murakkab. Ada kita cerita dah lepas dah dak. Jahil basit dan jahil murakkab, kedua-duanya membawa pada kufur. Baik. Dan tiap-tiap barang yang terlintas pada hati seorang, ini dah faham. Tiap-tiap yang mari umum asas-asas yang mari ni, supaya kita kejak ni. Nak detail lagi kena mengajar kita akidah khusus. Dan tiap-tiap barang yang terlintas pada hati seseorang, kullu ma yakhturu bi balik. Setiap apa terlintaslah fikiranmu, dan tiap-tiap yang dapat difikirkan, wa tasawwara fi balik, dan yang tiap-tiap dapat digambarkan, dipikirkan, atau yang dapat dirupakan pada hatinya seorang. Jawab dia, maka Tuhan kita itu menyalahi yang demikian itu. Tuhan tak serupa. Macam saya kata, agak alien ada tak? Kalau kata alien lagu mana alien? Troya lagu mana? Alien. Mata 10 lah Allah. Kalau hijau. Kalau orang. Kalau hijau. Kalau usah. Maknanya hak ditah daripada kita tu, bolehlah alien, tak apa. Tuhan tak boleh gitu. Tuhan tak boleh. Semua hak letak dalam kepala kita, itu bukan. Tu syaitan lah yang begitu je. Ada alien tak apalah nak kata, nak sebab trauming ke apa, tak lagi lah. Dinosaur ke apa, tu buat makhluk. Kalau kita oyak tu benda ada bandingan kita belakang, kita nak oyak kita sebut mata, kala, cahaya, tempat dia di luar angkasa, tempat hokai makhluk belaka. Tuhan tak suka. Jadi kita mengajar akidah bukan tak kunhu zat Allah Ta'ala, tidak. Bukan kata hakikat zat Allah Ta'ala, tidak.
Jadi setiap benda hak terlintas dalam hati seorang dan tiap-tiap dapat difikirnya, dapat dirupa pada hatinya, maka Tuhan kita itu menyalahi dan demikian itu. Sebab tu bahaya dengan mulia ni. Siapa orang fikir dia Allahu Akbar tu dah kita baca semaya. Ya siapa boleh fikir Allahu Akbar besar tu duk jising Allah. Allahu Akbar besar tu duk jising besar. Bahaya nak kacau kot. Apa nak ngaji orang gini lah ke mana? Besar dah besar. Kalau nak ngaji beki motosikal ni, ngaji mana dengan orang kafir mana lagi lah. Ngaji agama dengan orang kata Allahu Akbar ni Allah besar. Benar. Tuhan duk begitu, Tuhan begini. Hayak hakikat zat Tuhan. Besar. Nak jaga. Maka Tuhan kita itu menyalahi yang demikian itu, menyalahi setiap hak terlintas dalam hati seorang. Hak dia fikir dalam hati tidak, jangan nak rayah gitu. Maka tiada ia Allah Subhanahu wa taala itu menyamai dengan sesuatu, tak serupa dengan sesuatu. Dan tiada dapat diumpamakan, mana disamakan dengan sesuatu, baik pada zat dia, atas segala sifatnya, atas segala perbuatannya. Kenapa? Kerana wajib pada sudut akal menyalahi tak serupa Allah Subhanahu wa taala dengan segala mungkinat, segala makhluk, segala hak harus ada ni sama ada pada zat, sifat ataupun perbuatan. Dan maha suci Allah Ta'ala, maha suci Allah Ta'ala itu daripada bertaulan, daripada bersaing. Taulan, saing. Mana taulan tu, apa nama taulannya, adanya ada saling tolong menolong, ada giliran manfaat antara keduanya. Jadi mustahil bagi Allah Ta'ala dan pertaulan dan beranak, dan diperanakkan dia. Ini ada orang ngajar Tuhan Maha Kuasa, jadi Tuhan boleh nak buat dia tu ada anak. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Dulu ngajar pelik-pelik begini kan, jumpa mengadap gitu, jumpa ni kok live ajar betul. Saya baru lama boleh pengikut bodoh. Tuhan ni Tuhan kuasa, Allah ala kulli syai'in qadir. Maka Tuhan boleh buat dia ni ada anak ni. Tuhan besar dan maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi faham begini orang Islam boleh nak mikir, nak mikir kadang semua Tuhan mesti tahu Tuhan ni lagu mana. Tu orang-orang kafir zaman dulu. Kalau tumbuh hai berarti nak tumbuh lagu mana ada tak kong, ia kena buat rupa, kena buat berhala. Tak puas hati lagu mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat sembah Tuhan hak tak ada tepat. Allah Tuhan hak tak ada rupa. Jadi hari ni faham yang bawa gitu pula. Ada tengah-tengah nak bawa Tuhan ni mesti ada berjising, mesti ada tepat. Dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dapat dibandingkan zatnya zat Allah dengan segala zat, dan tiada menyerupai sifatnya sifat Allah dengan segala sifat, dan tiada dapat dibandingkan af'alnya perbuatan Allah Ta'ala dengan segala perbuatan af'al hawadis yang baru ini. Dan tiada, ni poin-poin saja ni.
Kita kena. Dan tiada mengenal akan kunhu zatnya, hakikat zat Allah Ta'ala tu. Kalau kita hakikat zat Aiman, boleh ya Aiman ni ada tangan, kaki begitu, muka begitu, begini. Tak. Boleh ya. Tuhan adalah hakikat zat tu. Cara umumnya kita kenal Tuhan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dan Maha Suci Allah Ta'ala segala sifat kekurangan. Sifat Allah Ta'ala tak terhingga banyak. Tidak ulu. Bukan 13. Tak terkira sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Tak terhitung. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Dari ilmu Allah Ta'ala. Maka wajib. Lawai bagi wajib itu mustahil. Dari ilmu Allah Ta'ala. Pada sifat ilmu Allah Ta'ala tahu pada perkara wajib dan mustahil. Ada dan tak ada. Adalah ilmu Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Cuma ulama susun kata cara tafsir, cara detailnya kita kena tahu 13 sifat, 20 sifat. Tak. Adapun hak tentang sifat, apa wajib mustahil, sifat wajib mustahil bagi hak Allah Ta'ala dan juga hak bagi ada harus dan juga hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak kena ke kun hizab. Kalau nak main mengaji, nak tahu ni, nak tahu kan hakikat zat Tuhan nak mengaji. Pakai satu ayat Ustaz Azan. Tak ada pun, cari tempat lain, mengajar lain. Nak tahu hakikat zat Tuhan. Dan tiada mengenal akan kunhu zatnya dan hakikat sifatnya oleh seorang daripada Nabi yang mursal dan segala malaikat yang muqarrabin pun tak tahu. Hanya tak tahu belakang. Allah Ta'ala tahu. Hanya ialah Allah yang mengetahui akan dirinya Allah, maka adalah ia Allah sekarang seperti adanya dahulu jua, sebelum lagi dia adakan kaum makhluk ini. Tuhan dulu, Tuhan sekarang, bahkan dulu sekarang pun tak meliputi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak liput oleh masa. Ini dan tiada adanya itu dilalu atasnya zaman. Adanya Allah Ta'ala tidak lalu atasnya zaman. La yusih zaman. Tidak lalu atasnya masa. Kita ni muka apa ni? Malam gelap. Gelap belakang kalau ni tempat-tempat lain ada curug, ada waktu sikit. Berapa begitu? Bergerak. Ada gerakan ke tak? Ada pergerakan. Apa yang pergerakan tu? Apa nama, dengan mataharinya, dengan buminya, dengan bulan ke apa semua. Itu apa dia benda tu? Makhluk. Lepas tu tak lalu padanya masa. Allah Ta'ala ada sebelum masa ada. Lalu tiada lalu atasnya Allah zaman, dan tiada meliputi pada makan, pada tempat layahwih makan. Lalu orang nak buat pahaman, lah ke mana tu ada tapi tak ada tempat. Ya nak kacau kau fikir. Layahwih makan ada tapi tak ada tempat. Nak kacau juga. Tu nak ada tempat juga. Bersamaan di atas aras, bersamaan berpatutan dengan kebesarannya, seperti barang di kehendaknya. Orang panggil istiwa al-arsy, sebagaimana dikehendaki oleh Allah Ta'ala maksudnya. Ia ada dua. Pertama, salaf khalaf. Salaf serah maknanya pada Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala. Kita tahu dia tak kata apa, dia tak terjemah kata Tuhan ni duduk ke, cela ke, gapo ke, hidup. Lepas tu serah dak kalau kita kata duduk, serah dak. Serah pada Allah Ta'ala ke tak? Tidak. Takwil juga. Yang marah orang takwil, ya takwil juga. Istiwa tu sendiri ada banyak makna dia. Ada banyak makna istiwa ni. Ada banyak istiwa, ada banyak makna. Bukan dengan makna julus saja. Bukan mana banyak makna dia. Patut kalau tak makna julus, kena kodok dengan duduk, kena kodok dengan ayat-ayat Quran hak lain. Allah Ta'ala dekat.
pada pengen dekat apa nama, dekat pengen orang merih kita, lawan tu dah. Allah tak banyak, Allah Taala, Allah wa ma'akum aina ma kuntum, Tuhan ada bersamamu. Tak nak boleh. Tak belaga kau tu kalau kata benar mana tepat. Lepas tu okey. Jadi serah mana pada Allah Taala macam salah mana 300 tahun ke atas pada Rasulullah yang 300 tahun. Saya kata dia bagi 500 tahun. Serah mana banyak tak pada. Ibu mai pada. Jadi takwil go pada cara umum bahawa Tuhan tak serupa dengan makhluk. Tak boleh nak ambil zahir. Kalau zahir ke ayat tu jadi muhkamat, ni ayat mutasyabihah. Zahir ke tak ada ayat mutasyabihah lah. Jadi serah mana pada Allah Taala. Adapun khalaf selepas pada 300 tahun, dia takwil dengan takwil hak selarah support dengan ayat Quran dengan hadis. Takwil hak sesuai dengan kesempurnaan Allah Taala dengan bahasa Arab. Hak mana betul? Betul dua-dua. Salah betul, khalaf betul. Hak salahnya bukan mazhab salaf, mazhab salah. Bukan salaf, salah. Dia kata tak takwil, ya pun. Tuhan duduk. Tu takwil. Dia ambil makna zahir, boleh hak tak sesuai boleh. Jadi kita nak serah makna pada Allah Taala. Tapi maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada serupa dengan makhluk, tak apa. Ataupun kita kata Tuhan memerintah, tak apa. Begitu jadullah fawqa aydihim. Kita serah makna pada Allah Taala. Tak ada. Dan kita terjemuh dulu. Ayat dulu. Tangan. Tak kita tangan tak apa. Tak begitu tu. Tangan. Pada tangan sebagaimana pada tangan. Tu yo kotak yo kerak dah tu situ tu. Tak seruh tu. Tajuk mutasyabihah. Beriman lah dengan ayat mutasyabih. Beriman. Maknanya seruh pada Allah Taala, tak ada masalah. Ataupun takwil dengan bagaimana ulama takwil. Jangan ambil cara tajsim, cara semua cara zahir dan mentasbihkan Allah Subhanahu Wa Taala serupa dengan makhluk. Dan tiada mengambil akan dia akan Allah oleh mengantuk dan tidur, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tiada mengambil akan dia, la ta'khuz sinatun. Sinatun mana an-nu'as ma yasbiqun naum min futuril jismi. Nu'as ngantuk maknanya terkalah dengan tidur. Terkalah dengan tidur, dengan keadaan lemah jasad dia. Tapi dia apa nama, ingat tak tidur lagi mengantuk, kalah. Dan tidur tak khabar apalah. Tuhan tidak. Tuhan Hayyul Qayyum. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala bagi dikatakan oleh orang zalimun. Maha suci Allah Taala daripada dakwaan orang zalim. Apa zalim sini? Itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Orang Nasara kata Isa anak Allah. Jadi hak ni nak kata hak beriman lah. Nasrani dan Yahudi hak kata Uzair anak Allah ni nak makan ke sembelih dia? Nasrani hak kata Isa ni anak Allah ni. Patakala kalau tidak Nasrani, kata begitu, tidak akan jadi apa hukum dia? Musyrik lah. Kau ahli kitab.
Ahli kitab ke musyrik? Musyrik lah. Adalah ia Tuhan yang amat ketinggian dan yang amat kebesarannya pada sifatnya dan af'alnya, perbuatannya. Habis. Dan makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu aku ketahui dan aku mengiktiqadkan dan aku tasdikkan, aku benarkan dan aku sebutkan dengan lidah dan aku percayakan bahawasanya penghulu kami dan Nabi kami Muhammad anak Abdullah, Muhammad anak Abdullah bin Abdullah bin anak Abdul Muttalib. Abdullah tu anak Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib, anak Hashim bin Hashim dan Abdul Manaf. Satu lagi Qusay bin Hakim bin Murrah. Manakala bonda baginda sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurrah bin Hakim bin Murrah, temu situ. Berjumpa titihai kedua bapa baginda dengan mak baginda dengan Hakim bin Murrah. Daripada bangsa Quraisy. Nabi ni daripada bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy mana kabilah? Kabilah Quraisy satu kabilah daripada Arab. Dan Arab itu daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Itu ialah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Bangsa Quraisy itu hamba Allah dan Rasulnya. Mana pesuruh Allah Ta'ala. Disuruh, mana disuruh disampaikan syariahnya Allah kepada sekalian makhlukat, kepada sekalian makhlukat. Maknanya sekalian makhluk daripada manusia, jin, malaikat. Cuma orang panggil risalah Nabi kepada malaikat, risalah tashrif panggil. Adapun pada jin dan manusia, risalah taklif. Diperanakkan Nabi itu di Makkah, di Makkah Musyarrafah, dibangkitkan, diperanakkan di Makkah, dibangkitkan pesuruh di Makkah, kemudian dibangkitkan sebagai Nabi itu di Makkah. Dibangkitkan mana jadi Nabi di Makkah, di Bukit Hira tu, diturun ke atasnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada ketika baginda umur 40 tahun. Dibangkit jadi pesuruh pula apabila diturunkan ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Pada rumah Sayyidah Khadijah di Makkah. Kemudian berpindah ia ke Madinah. Cuma ulama khilaf. Ulama ijma' bahawa Makkah dan Madinah itu semulia-mulia bumi di dunia. Cuma khilaf daripada Makkah dan Madinah hak mana paling mulia. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali kata Makkah lebih afdal, manakala Imam Malik kata Madinah lebih afdal. Tetapi mereka semua bersepakat ittifaq bahawa tanah yang dikuburkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu adalah yang paling afdal daripada 7 petala langit dan bumi dengan ijma' ulama. Kemudian berpindah ia ke Madinah. Berpindah ke Madinah. Madinah digelar At-Taibah, ya Taibah, ya Taibah. Taibah, nama kata Taibah ni oleh malaikat Jibril pada malam Lailatul Mi'raj. Dan wafat ia di Madinah, dikuburkan padanya di Madinah
di rumah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar ia pada tiap-tiap barang yang dia khabarnya. Dan bahawasanya Nabi Muhammad itu kata wallahu taala alam, subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah rabbil zidna ala ma'asyil wa ja'ala mahbuban fi qulubi wa ja'ala ya kasyid asmi fi qalbi alhamdulillah.